bolehlah dia perniagaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tidak semua orang Allah pilih untuk berniaga dengan Allah. Tak semua kan? Lalu siapa yang Allah pilih untuk berniaga dengan Allah? Wa may yuqridullaha qardan hasana, dalam Quran sebut, siapa yang nak pinjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Maksud pinjamkan kepada Allah tu, dia infak, dia sedekah. Maka Allah akan menggantikan kepadanya berlipat-lipat kali ganda. Ini sifat orang kaya. Ini sifat orang bisnes. Ini sifat orang nak untung. Mesti sedekah. Mesti infak. Siapa yang direzekikan 5 perkara, lam yuhramu khamsan. Bermakna Allah tidak akan mengharamkan padanya 5 perkara. Siapa yang Allah bagi 5 perkara, bermakna Allah tidak akan haramkan padanya 5 perkara. Maksudnya dia akan dapat berapa? 10. Itu sifat dia lah. Siapa yang Allah bagi 5, mana Allah tak haramkan 5. Jadi berapa dia dapat? 10. Apa yang dia akan dapat? Pertama, man ruziqa syukra lam yuhram az-ziyadah. Siapa yang Allah rezekikan kepadanya boleh bersyukur, pandai bersyukur, pandai berterima kasih, ya, pandai cakap alhamdulillah, pandai rasa, sentiasa nampak ini nikmat daripada Allah, maka sefirnya siapa yang Allah kurniakan syukur, lam yuhram az-ziyadah, bermakna Allah tidak akan menghalang az-ziyadah, penambahan nikmat, penambahan nikmat, penambahan nikmat kepadanya. Terbaliknya apa dia? Kalau orang itu tak pandai bersyukur, itu maknanya tak ada penambahan apa dah. Allah tak nak tambah apa pun kat dia. Barakah tak ada. Ya, tak ada barakah apa-apa. Tapi bila pandai bersyukur, sentiasa rasa termuhasabah untuk bersyukur. Ada rezeki sikit, ya, berkongsi rezeki, Masya Allah. Kenapa? Sebab nak bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Manis muka dia, baik adab dia. Kenapa? Ya, bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi saya banyak nikmat. Kurang dia mengeluh. Kenapa? Sebab saya takut nanti saya tak dilihat bersyukur kepada Allah. Itu tanda dia apa? Memang Allah nak limpahkan kepada dia kebaikan demi kebaikan demi kebaikan. Dapat 2 kan? Wa man ruziqa sabra lam yuhram ath-thawab. Barang siapa yang Allah kurniakan kesabaran. Tak semua orang boleh sabar, tuan-puan. Oh ya Allah. Tapi ada orang boleh sabar. Kita pun nak heran, ya Allah sabarnya manusia. Kita cakap kan, ya Allah sabarnya dia. Heran kita. Allah bagi ujian sakit, dia sabar. Ujian kesusahan, dia sabar. Ya Allah, ada tuan-puan keliling kelalang kita, ya, sabarnya ya Allah. Sebenarnya Allah bukan nak bagi dia sabar semata. Allah nak bagi dia as-sawab, ganjaran. Dan ganjaran yang Allah nak berikan kepadanya adalah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya ganjaran yang Allah nak berikan kepada orang yang sabar itu adalah pahala yang sempurna sehingga tidak ada batas dan hitungan. Masya Allah. Allah nak sempurnakan pahalanya sampai tidak ada batas dan hitungan. Cuba tuan-puan bayang, macam mana pahala tanpa batas dan hitungan? Masya Allah. Tak ada batas. Ibarat kata kalau hari ni tanya, ada lagi tak pahala? Ada. Tak habis lagi. Tanya pula bulan depan, ada lagi? Ada. Tak habis lagi. Saya dah ambil belaka dah. Tanya pula tahun depan, ada? Ada, banyak lagi. Tak ada habis. Tak ada batas. Tak ada hitungan. Andai kata nak gambarkanlah pahala tu macam nilai yang boleh kita nampak. Ya Allah, saya ambil dah 2 bilion. Ada lagi baki? Ada. Hari tu ambil dah 50 bilion. Ada lagi baki? Ada. Baru nampak kan cakap macam tu. Kalau nak cakap pahala-pahala kan tak nampak sangat. Nampak tak tuan-puan betapa kayanya orang yang sabar? Sebab Allah nak bagi kepada dia as-sawab yang tak ada batas dan tak ada hitungan. Sempurna. Allah bagi ganjaran, Masya Allah.
Lalu siapa yang Allah kurniakan dia kesabaran, makna di sebalik itu, kamu akan dapat ganjaran tanpa batas. Tak dapat hitung. Allah bagi. Baki sentiasa banyak, sentiasa ada. Masya Allah, subhanallah. Wa man ruziqat taubah lam yuhramil qabul. Barang siapa yang Allah rezekikan taubat, rasa nak bertaubat lah, dah masuk Ramadan dah ni. Lalu dia pun disibukkan tuan puan dengan apa? Ya Allah, sentiasa bertaubat kepada Allah, menghidupkan malam dia. Rasa macam ternampak-nampak dosa yang banyak di hadapan kita. Orang-orang yang Allah bukakan pintu hati dia untuk melihat kesalahan dia sendiri. Lalu memperbanyakkan taubat kepada Allah. Maknanya apa dia? Lam yuhramil qabul. Bermaknanya Allah tidak akan mengharamkan penerimaan taubat tu untuk dia. Maksud dia apa? Memang Allah nak terima hamba ni. Lalu Allah jadikan dia datang kepada Allah dengan jalan taubatan nasuha. Kita kan selalu tanya, Allah nak terima tak aku ni? Allah terima tak hidup aku ni? Maka di antara jalan yang menunjukkan Allah memang nak terima kita tuan-puan, kita tersungkur kat pintu taubat tu lah. Yang keempat, wa man ruziqa istighfar lam yuhram al-maghfirah. Siapa yang Allah kurniakan istighfar, selalu astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kadang-kadang jalan kita banyak istighfar ni sebab susah. Kita susah. Allah uji kita sesuatu, pandai pula kita banyakkan istighfar. Asal kita jumpa orang bagi nasihat tu, orang kata banyakkan istighfar, banyakkan istighfar. Itu ya tu. Jangan fikir, jangan pula, dia ni asyik suruh aku beristighfar je. Padahal dia tu yang banyak maksiat lah contohnya kan ya. Tak, itu memang betul. Memang Allah nak kita banyakkan istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Hati aku tak tenang ya Allah. Jalan ni istighfar. Istighfar. Maksud dia apa? Allah memang sediakan keampunan untuk kamu. Masya Allah. Tak payahlah bila tengah-tengah istighfar tu, ampun ke tak ampun, ampun ke tak ampun. Memang ampun. Sebab tu diberikan rezeki istighfar. Yakinlah dengan Allah Al-Ghafur, At-Tawwab. Tapi tu kerja setan dengan nafsu amarah tu kan. Suka nak baik, nak tashkik, nak rasa ragu. Dosa aku banyak, Allah ampun ke tak ampun? Tak ampun je ni. Buang. Apa dia? Bila Allah rezekikan kamu istighfar, bermakna Allah merezekikan penerimaan ataupun keampunan kepada kamu. Wa man ruziqat du'a lam yuhram al-ijabah. Dan barang siapa yang dikurniakan taufik untuk berdoa kepada Allah, bermakna Allah nak memberi kepada dia. Itu yang kita kaitkan dengan hikmah pada hari ini. Jadi, siapa yang memang fikir nak berdoa, Allah bukakan hati dia untuk berdoa, itu memang pencerahan Allah nak bagi. Contoh ya tuan-puan, katalah tuan-puan nak pergi umrah kan. Umrah tuan-puan, apa yang kita nampak? Ataupun Ramadan kat depan ni, apa yang kita nampak? Antara lain, hati kita kadang-kadang fikir apa dia? Nak pergi umrah ni aku nak berdoa banyak-banyak. Betul tak? Aku nak doa banyak-banyak. Itu yang Ustaz rasa sekarang. Ataupun dah nak Ramadan ni, ya Allah, bulan doa, semua benda aku nak himpunkan doa. Macam tuan-puan pergi haji, berapa banyak doa yang tuan-puan bawa masa wukuf ke Arafah tu tuan-puan. Bukan dia doa dalam kepala, buku-buku tu asal orang bagi buku je buat, asal orang bagi seplastik Ustaz buat buku masa wukuf Arafah. Satu pun tak buka sudahnya ya. Sebab apa? Pandai. Masa tu tuan-puan tak ada nak mandang buku, terik matahari. Tapi nak bagi tahu niat nak pergi berdoa tu sampai apa je buku orang tunjuk, satu plastik buat buku dekat padang Arafah. Itu tak masuk doa dalam kepala kita lagi, dalam hati kita lagi. Maknanya apa? Allah memang nak bagi. Ya Allah, senang hati kita. Kita belum doa lagi, baru-baru cadang nak doa ni, pergi umrah ni. Zat nak doa, ya Allah bagilah aku sihat ya Allah. Maknanya apa? Allah nak bagi sihat tu. Ya Allah bagilah aku bahagia Allah. Maknanya apa? Allah nak bagi bahagia lah tu. Sebab yang memberi taufik untuk kita berdoa tu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tuan-puan bayangkan Ramadan ni? Ya Allah, Ramadan aku nak doa dapat anak yang saleh. Ya Allah, Ramadan ni aku nak istighfar pada Allah. Ya Allah, Ramadan ni aku nak taubat. Maknanya apa? Itulah yang Allah nak bagi kepada kita Ramadan kita.
Jadi hati tu senang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kebahagiaan kita tu cepat datang tuan-puan. Kenapa? Sangkaan baik kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menjauhkan kita daripada kebahagiaan, sangkaan buruk kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, ya, ada yang keenam, ditambah pula dalam satu riwayat lain yang disebut keenam, wa man ruziqal infaq lam yuhramil khalaf. Siapa yang Allah rezekikan kepadanya infak, makna sedekah, sentiasa berkeinginan dan berkelapangan untuk sedekah. Orang lain kadang-kadang tabung tu lalu depan dia, tapi kan yang senyum-senyum, yang duit sentiasa tak bawa, sentiasa tersalah beg banyak sangat. Lama-lama pas tak ada tau dalam beg tu, tersalah beg, ada je. Apa masalah kita? Yang kawan sebelah ni luncur, bahkan kalau tak lalu tabung pun dia cari, ada idea dia cari. Yang kita memanjang tak nampak, tak prepare. Duit besar, konon kan, asyik duit besar je. Sebenarnya Allah tak pilih kita untuk infak. Okey, Allah tak pilih. Keinginan terhadap dunia terlalu banyak, terlalu besar. Sebab tu apa dia? Rasa tak cukup, tak boleh nak infak ni, aku nak beli yang ni pula, nak beli yang ni, nak beli yang ni. Itu tandanya apa? Allah tak pilih daripada harta kita untuk infak. Sebab itu keinginan kat dalam ni tak pernah ada rasa cukup. Kalau keinginan ni tak berhenti tuan-puan, 1 bilion pun tak cukup. Tapi kalau kat dalam ni boleh berkata enough, boleh qanaah, kita lihat ramai orang sederhana hidup, tapi kaki sedekah, kaki infak. Saya pernah cerita kan, tahfiz ustazah tu dimulai oleh seorang makcik yang infak daripada harta suami dia, jumlah dia RM600,000. Menggigil kami nak terima, takut. Dia kata ini untuk suami saya kembalikan semula kepada suami saya. Saya tak nak guna untuk kepentingan saya. Masya Allah. Dan barakah ya tuan-puan, insya-Allah dah 7-8 tahun dah. Dah berapa ratus orang dah keluar daripada tahfiz ustazah. Duit mula-mula tanah tu, seorang makcik yang memilih hidup sederhana dan tidak takut menyumbang RM600,000. Masya Allah, tabarakallah. Orang ada berjuta pun belum tentu tuan-puan nak letak RM600,000 macam tu. Sebab dia kata ni bukan duit dia, ni duit suami dia. Memang suami dia tinggalkan kat dia, tapi nak kembalikan balik kepada suami dia yang bersusah payah kan cari duit tu. Nikmati duit tersebut, saya dah wakafkan. Sefirnya apa dia tuan-puan? Siapa yang direzekikan infak, bermakna Allah nak merezekikan kepada dia segala pulangan berlipat kali ganda, khalaf. Makna Allah nak ganti banyak lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Orang bisnes, orang saham, cuba tanya, ni kan yang kita belajar, yang kita faham, apa dia? Mestilah kalau kita berniaga, kita nak untung. Untung kita nak berlipat kali ganda. Inilah dia perniagaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tidak semua orang Allah pilih untuk berniaga dengan Allah. Tak semua kan. Lalu siapa yang Allah pilih untuk berniaga dengan Allah? Wa may yuqridullaha qardan hasana, dalam Quran sebut, siapa yang nak pinjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Maksud pinjamkan kepada Allah tu, dia infak, dia sedekah. Maka Allah akan menggantikan kepadanya berlipat-lipat kali ganda. Ini sifat orang kaya, ini sifat orang bisnes, ini sifat orang nak untung. Mesti sedekah, mesti infak. Jadi kita tengoklah yang 6 tadi. Syukur, sabar, doa, taubat, istighfar, infak. Ada tak kat kita? Kalau ada 6, bermakna Allah nak bagi 12. Okey, itu sifat dia tuan-puan sekalian.